Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita dalam rancangan Permata Iman buat siri yang kedua. InsyaAllah bersama saya pada hari ini beberapa orang mahasiswa daripada Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan yang akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan khurafat. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelum kita ni memulakan perbincangan kita ni pada hari ini berkaitan dengan khurafat ni, Ustaz kan mau tahu dulu apa yang kamu faham, apa yang kamu ketahui serba sedikit mengenai dengan khurafat ni. Siapa yang boleh jawab ada di sini? Khalid. Mungkin Ustaz, dari apa yang saya faham mengenai khurafat ini adalah perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillahnya sekalinya khurafat ini adalah satu amalan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hampir lurus sudah tu apa yang dijelaskan oleh Syekh Khalid itu. Cuma pada barangkali keramai di antara orang awam, umpamanya orang-orang kita ni faham mengenai dengan khurafat ini, tapi adakah fahamnya tu betul-betul faham ataupun hanyanya kita ni tu di luar-luarnya sahaja. Dan ada juga di antara masyarakat kita ni menganggap remeh perkara ini. Baik, sebagai penjelasan, sebagai perkongsian kita ni pada hari ini, saya jelaskan sedikit. Perkataan khurafat ini sebetulnya adalah selalu kita ni dengar dan ia merupakan bukan sahaja diamalkan di negara Asia ni. Walhal ianya juga dilaksanakan telah beribu-ribu tahun dulu. Pada zaman Rasulullah pun sudah wujud sebenarnya amalan khurafat ni. Jadi apa sebenarnya khurafat yang dimaksudkan? Dari segi bahasa, khurafat ialah ajaran yang bukan-bukan. Artinya ajaran yang dapat pedahnya kita ni orang Brunei tu iaitu yang karut, dongeng, termasuk jua yang tahyul. Di dalam buku Ensiklopedia Islam, Al-Khurafat juga bermaksud cerita bohong, dongeng dan tahyul dan sesuatu yang tidak masuk akal, yang mana kesemua kepercayaan, keyakinan atau kegiatan yang tidak memiliki dasar atau bersumber daripada ajaran agama tetapi diyakini bahawa hal tersebut berasal dan memiliki dasar agama. Artinya jelas di sini khurafat ini kena fikir sesuatu amalan yang ada hubung kait dengan agama kita ni. Tapi sebenarnya ia indah tak? Ia indah didasari dengan agama kita ni. Ini yang kita ni takuti. Khurafat ini sebetulnya berasal daripada bahasa Arab. Kharafa yakhrifu kharafan khurufatan, yang membawa maksud sesuatu yang dipetik ataupun cerita dongeng ataupun tahyul ataupun sesuatu hal yang tidak masuk akal, sesuatu yang dusta tetapi menarik, sesuatu cerita yang dusta tetapi menarik. Ini yang kita ni barangkali selalunya maninda orang awam terpengaruh ni, sebab ia sesuatu cerita dusta tapi disampaikan dengan cara yang menarik. Mungkin sebagai contoh, kalau sekiranya aku berjumpa dengan pohon aninya, pohon ani akan menimbulkan cahaya pada malam-malam yang tertentu. Siapa yang ada memiliki pohon ani akan selamat sampai bila-bila, contohlah. Dan barang-barang ini dijadikannya azimat. Ini yang kita ni takuti, membawa jatuhnya kepada syirik. Jadi dijelaskan lagi dalam buku kecil penjelasan istilah yang boleh membawa penyelewengan akidah, keluaran JAKIM. Ustaz bacakan di sini ya. Mendefinisikan khurafat ialah yang pertama dusta, yang kedua khayalan, yang ketiga ajaran-ajaran, yang keempat pantang larang, yang kelima adat istiadat, yang keenam ramalan, yang ketujuh pemujaan dan yang kelapan kepercayaan. Dan dijelaskannya lagi di bawah yang amat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi kita ni sebagai mahasiswa umpamanya mungkin selalu terdedah dengan perkara ini. Kadang-kadang ada orang beritahu, ni pantang larang ni nya. Ni adat istiadat kita ni nya. Boleh kita ni terima, tidak ada jadi masalah. Andai kata ianya indah melawan syariat Islam. Ni pantang larang. Kalau kita ni buat ni nya, maka akan sakitlah 7 keturunan. Bukankah sakitnya, bala bencana, terjadinya sesuatu itu hanya atas kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sekarang ni kan waktu tu kan periksa ni berjumpa dia bomoh apa semua sekali. Untuk akan memudahkan supaya menghafal dan sebagainya. Di bawahnya kunyit atau diampanya rahmija. Ini pun kepercayaan khurafat ni. Jangan dibuat insya-Allah. Kalau akan lulus, sanang saja petuanya, baca saja buku itu. Okey. Semua perkara yang berkaitan perlu dijauhi kerana ianya merupakan dosa yang besar. Kenapa ia boleh membawa kepada dosa besar? Ia termasuk di dalam perbuatan syirik. Nauzubillahi min zalik. Ini yang harus kita ni ubaya-ubaya. Sebab batunya saya tadi, ada yang menganggap remeh perkara ini, tetapi sebenarnya ia bukan sesuatu yang boleh kita ni pandang ringan. Baik. Jadi ada soalan contohnya seterusnya? Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan tu apa hukumnya kalau seseorang itu mengamalkan khurafat itu? And then apa kesannya juga kepada contohnya kepada masyarakat ke tu, kepada diri tani sendiri ke tu kalau orang itu mengamalkan khurafat? Okey. Bagus soalan si Rida ni. Apanya kalau sekiranya apa hukumnya kalau kita ni mengamalkan khurafat ini? Jadi penjelasannya adalah sebenarnya kita ni perlu melihat kepada Al-Quran. Apa-apa yang kita ni lakukan, sumber asas kita ni, pegangan kita ni dari segi menjatuhkan hukum dan sebagainya, kita ni perlu melihat kepada Al-Quran. Dan perkara ini dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dalam Al-Quran katanya hanya menyatakan hukum secara ringkas melalui kaedah kulliyah. Dalam Al-Quran indah menyatakan perkataan khurafat ini secara secara spesifiknya kita ni ada perkataan khurafat itu dalam Al-Quran, tapi indah ia hanya dinyatakan secara umum yang boleh kita ni tafsirkan. Dia dapat ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang sebab dan implikasi kalau kita ni melaksanakan amalan khurafat ini. Contohnya Ustaz bawakan di sini dalam Al-Quran menyebutkan orang mukmin mesti percaya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa memberi nikmat atau bala kepada manusia. Dan ini dinyatakan di dalam surah At-Taubah ayat ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mafhumnya, katakanlah yakni wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, sesuatu pun sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah sahajalah hendak orang-orang yang beriman ataupun hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Artinya jelas ayat Al-Quran ini menjelaskan arah kita ni bahawa hanya kepada Allah kita ni berserah diri. Hanya Allah yang menentukan baik buruk sesuatu itu. Bala bencana ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tak kita ni amal-amalkan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada khurafat ini. Menerusi ayat ini Allah telah menjelaskan segala kebaikan, kemudaratan. Ini yang orang kita ni lupa kadang-kadang. Banyak kalau kan sekiranya paling senang macam dulu amalan-amalan orang-orang kita di dulu kalau kahwin itu orang berkahwin-kahwinan apa karena amburkan baras kuning dia. Kalau kita ni lihat di kubur-kubur ada usin pacah dan sebagainya dengan tujuan kan membagi kaya. Kalau benar akan membagi kaya, baik tanda payah belajar tinggi-tinggi kali tua ke kubur bagi usin pacah saja. Tapi perkara inilah kadang-kadang syaitan, jin cuba memperdaya manusia agar terpengaruh. Okay? Jadi inilah yang harus kita ni jauhi. Allah Subhanahu wa taala juga ada menjelaskan di dalam Al-Quran yang kira-kira bermaksud dialah yang mencipta langit dan bumi. Bagaimanakah dia mempunyai anak sedang dia tidak mempunyai isteri? Dia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Yang demikian sifat-sifat dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang mencipta tiap-tiap sesuatu. Dijelaskannya di sana, dialah yang mencipta tiap-tiap sesuatu segala, yang dia yang mentadbir segala-galanya. Ini jelas arah kita ni bahawa perbuatan khurafat ini memang dilarang dalam Islam. Kesannya, apa kesannya? Yang pertama akan merosakkan akidah kita ni, menambahkan amalan bid'ah. Ini yang kita ni takut ya. Hilangnya kepercayaan kepada qada dan qadar, hilangnya sikap berusaha dan kita ni mudah putus asa. Yang paling bahaya seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini akan membawa kepada syirik. Yang mana syirik ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Soalan kedua saya bukakan.
Jadinya Ustaz, macam mana kita ni kan tahu yang amalan kita ni itu termasuk dalam khurafat ataupun indah Ustaz? Bagus soalannya. Macam mana kita ni kan tahu? Macam mana kita ni kan mengesan amalan kita ni masuk ke indah dalam perkara khurafat. Jadi cara kita ni mengenal khurafat ni banyak. Antaranya adalah daripada cerita-cerita rekaan, khayalan, termasuklah penggunaan azimat ataupun yang menjauhi amalan-amalan yang merosakkan akidah, pemujaan dan sebagainya. Kalau perkara-perkara ini apatah lagi yang berkaitan dengan jin dan sebagainya, inilah yang harus kita ni elakkan. Berdasarkan daripada penjelasan tersebut adalah kita ni tu dikategorikan ciri-cirinya tidak berdasarkan nas-nas syarak sama ada Al-Quran dan hadis ataupun termasuk dalam amalan khurafat ataupun cerita-cerita dongeng menggunakan objek-objek tertentu, kubur, pokok dan sebagainya. Jadi dalam perbincangan kita ni alhamdulillah jelas sudah barangkali berkaitan dengan khurafat ini, walaupun usulnya macam ringan tetapi yang akan kita ni takutkan adalah ianya boleh membawa kepada syirik. Kerana apa? Syirik ini di antara dosa yang Allah indah ampunkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Alhamdulillah untuk sirinya kali ini, semoga apa yang kita ni sampaikan ini akan bermanfaat untuk kita ni semua. Untuk akhirnya disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.